Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal petik Perlembagaan Perikatan Nasional sahkan pas talam dua muka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, paling menarik sekali. Sekarang ini tular di media sosial menyatakan bahwa pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang adalah tidak sah dan tidak dipersetujui. Yang menjadi tanda tanya ialah bilakah mesyuarat menentukan melantik Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang diadakan di Perikatan Nasional. Adakah keputusan itu dibuat mendadak sesuka hati oleh Hadi Awang yang merupakan bukan pengerusi Perikatan Nasional? Apa pula reaksi balas daripada MIPP, parti gerakan yang ada bersama di dalam Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail mendakwa PAS bertindak sebagai unliteral dalam beberapa keputusan penting sehingga menimbulkan persoalan sama ada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional masih berfungsi sebagai badan tertinggi gabungan itu atau sebaliknya. Menerusi satu hantaran di media sosial, beliau mempersoalkan tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menurutnya mengumumkan beberapa perkara tanpa merujuk atau mendapatkan persetujuan Majelis Tertinggi PN seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan gabungan itu. Beliau memetik pasal 8.1 yang menyatakan bahawa segala urusan Perikatan Nasional ditadbir oleh Majlis Tertinggi, manakala pasal 8.4 memperuntukkan badan itu bertanggungjawab menetapkan hala tuju dan dasar gabungan. Berdasarkan peruntukan tersebut, beliau mendakwa pengumuman yang dibuat oleh Presiden PAS baru-baru ini bertentangan dengan keputusan yang pernah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi PN. Menurut Tun Faisal, mesyuarat Majlis Tertinggi PN pada 14 Mac 2023 sebelum ini yang memutuskan bahawa jawatan Ketua Pembangkang akan dipegang oleh seorang ahli Parlimen PAS bagi menggantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan keputusan itu diumumkan oleh pengerusi PN ketika itu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Beliau turut merujuk kenyataan Setiausaha Agung PN selepas mesyuarat Majlis Tertinggi pada 16 Mei 2026 yang menyatakan bahawa gabungan itu terbuka untuk meneroka kerjasama pilihan raya dengan mana-mana parti yang berkongsi prinsip dan wawasan yang sama melalui sebuah jawatan kuasa yang akan menentukan terma dan syarat. Bagaimanapun, Tun Faisal mendakwa sehingga kini beliau belum mendengar mengenai pembentukan jawatan kuasa tersebut. Sehubungan itu, beliau mendakwa terdapat dua tindakan yang dilakukan sebagai unilateral oleh PAS. Pertama, katanya pengumuman bahawa Hamzah Zainuddin akan meneruskan tugas sebagai Ketua Pembangkang. Kedua, beliau mendakwa PAS mengumumkan bahawa Parti Wawasan Negara akan menggunakan logo PN tanpa terlebih dahulu merujuk atau mendapatkan keputusan Majlis Tertinggi PN. Menurut beliau, kedua-dua tindakan tersebut bukan sahaja tidak menghormati prinsip pemufakatan dan mesyuarat dalam gabungan itu, malah didakwa bertentangan dengan semangat perlembagaan PN yang meletakkan Majlis Tertinggi sebagai badan pembuat dasar tertinggi. Tun Faisal turut mendakwa ini bukan kali pertama PAS bertindak tanpa perbincangan dengan Majlis Tertinggi PN. Beliau mengaitkan perkara itu dengan isu yang pernah dibangkitkan sebelum ini mengenai dakwaan langkah Bangkok serta cadangan menghidupkan semula Muafakat Nasional MN bersama UMNO yang menurutnya juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN.
Mengakhiri kenyataannya, beliau berkata, tindakan dan kenyataan PAS itu mengesahkan dakwaan yang pernah dibuat oleh Presiden PAS bahwa PAS yang dibuat oleh Presiden AMNO, maaf saya, dibuat oleh Presiden AMNO, bahwa PAS bersikap dalam dua muka dengan menyatakan parti itu bercakap sesuatu pada siang hari tetapi mengubah pendirian pada waktu malam. Setakat ini tiada kenyataan balas daripada PAS berhubung dakwaan yang dikemukakan oleh Tun Faisal tersebut. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sekarang ini perdebatan yang paling panas ialah berkait dengan ketua pembangkang. Jadi kalau begitu, aku nak kongsikan dengan anda semua. Rupa-rupanya ini gaji ketua pembangkang yang disebarkan, di-share oleh seorang rakan di Facebook. Dia kata agak-agak kalau anak cium tangan macam ni dapat jadi ketua pembangkang tak? Ini merujuk kepada sebuah gambar yang telah di-share kepada masyarakat umum yang mana Hamzah Zainuddin bersalam dengan Hadi Awang dengan mencium tangan Hadi Awang. Okey, tak apalah, itu gambar biarlah. Tapi aku nak kongsi dengan anda semua, ini adalah gaji bulanan Ketua Pembangkang Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tahu tak? Kalau nak tahu, jom aku kongsi, kau share kepada ramai orang tentang maklumat hebat ini. Ini gaji bulanan Ketua Pembangkang Malaysia. Gajinya sebulan ialah RM14,907.20. Itu belum lagi campur dengan allowance. Nak campur allowance, jumlah allowance, pelbagai jenis allowance bulanan, boleh jadi gaji ketua pembangkang ialah RM33,560.20 sebulan. Wow! Wow, 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 wow. Ha, ini gaji luar biasa tahu. Wah, untungnya orang yang jadi ketua pembangkang kan baru tubuh parti dah lantik jadi ketua pembangkang. Dapat pula gaji RM33,560.20. Punya banyak. Jabatan ketua pembangkang di Malaysia diberikan status bertaraf menteri. Oleh itu, beliau layak menerima allowance dan kemudahan yang sama seperti seorang menteri kabinet di atas allowance sedia ada yang diterima sebagai ahli parlimen. Berikut ialah pecahan terperinci gaji, allowance dan kemudahan rasmi ketua pembangkang. Gaji bulanan, yaitu gaji pokok, berjumlah RM14.907.20. Allowance keraian RM12.320. Allowance perumahan RM4.000. Bayaran khas RM1.500. Allowance selenggara rumah RM833. Allowance berkala sekali setiap 3 tahun. Allowance pakaian panas RM6.000. Allowance pakaian upacara rasmi RM1.500. Allowance pakaian black tie RM1.500. Jawatan Pengerusi Perikatan Nasional ada allowance macam ni tak? Dalam gelak-gelak aja Dr. Sam menerima allowance 33,000 sebulan. Betulkah ini? Itu pertanyaannya. Muka ada senyum, hati terbakar, siapa tahu kan, kata seorang netizen. Tapi yalah, gaji Dr. Sam pun dah 30,000 sebulan sebagai Menteri Besar. Apa nak lagi? Ditulis oleh Ustadz Arif Kadir Al-Khatami, bekas ketua pembangkang yang bersedia untuk cium tangan Presiden PAS, kata beliau. Bekas pula bakal ketua pembangkang. Aduh, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita
karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang, dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh, dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya di nomor telepon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nomor telepon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Untuk peluang kedua, Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Bersatu tak keluar Perikatan Nasional. Bersatu akan letak calon di Negeri Sembilan dan di Johor guna logo PN. Reset pula nak guna logo apa? Kalau riset nak guna logo PAS, PAS yang akan untung. Entahlah, maukah riset nak guna logo PAS di Johor? Aku rasa bangsa Johor taklah sinonim sangat, taklah gemar sangat dengan logo PAS. Nak guna logo Perikatan Nasional pula, bersatu dah janji akan guna logo Perikatan Nasional. Jadi kalau macam tu, adakah nanti dalam pilihan raya di Johor akan ada dua calon guna logo yang sama, yaitu logo Perikatan Nasional? Aku rasa inilah politik paling, tak apalah kita cakap je lah. Inilah politik yang paling bodoh sekali yang pernah aku nampak. Berebut menggunakan logo. Kalau aku tak silap, beberapa hari yang lepas atau semalam, ada kenyataan yang mengatakan kononnya bahwa PAS juga riset juga akan mungkin menggunakan logo Perikatan Nasional. Jadi kalau sama-sama mereka menggunakan logo Perikatan Nasional, ini betul-betul membingungkan untuk para pengundi Perikatan Nasional. Nak pilih mana satu? Logo Perikatan Nasional 1 atau logo Perikatan Nasional 2? Kalau begini, ini memudahkan kemenangan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi lebih baik jangan bertandinglah kalau itu pun susah nak selesaikan. Semalam juga kita ingat nak riset kerajaan. Rupa-rupanya yang berlaku riset ketua pembangkang lah pula. Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa ada gambar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar duduk di kerusi pembangkang? Boleh tak kamu share? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.